Biokepelbagaian ataupun dikenali sebagai biodiversity atau juga kepelbagaian biologi merupakan benda hidup di muka bumi, termasuklah flora dan fauna. Ia merangkumi semua hidupan di dalam ekosistem ini, termasuklah juga hidupan laut. So, kepelbagaian hidupan di bumi pada hari ini terdiri daripada berjuta-juta spesies biologi yang tersendiri hasil daripada 3.5 juta tahun lalu. Kepelbagaian biologi ini juga boleh didefinisikan sebagai keanekaan antara organisma hidup dari pelbagai sumber daripada daratan maupun samudera dan lain-lain yang melangkau ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks, termasuklah dalam kelompok spesies dan antara spesies dan ekosistemnya. Biodiversity merupakan isu penting di setiap negara kerana ia mempengaruhi aspek-aspek lain di dalam negara. Jadi, apa yang saya nak jelaskan sekarang ialah zaman sekarang dunia mengalami pelbagai masalah yang memberi kesan kepada biodiversity kita sendiri. Dan antara masalah-masalah yang boleh dilihat ialah berlaku kehilangan kawasan-kawasan hijau yang disebabkan untuk pembangunan, dan kesan daripada pembangunan ini juga memberi ancaman kepada spesies tumbuhan dan haiwan disebabkan berlaku gangguan di habitat mereka. Jadi, dan ancaman ini juga meningkat disebabkan permintaan yang tinggi dalam ekonomi untuk pembuatan barangan dan makanan. Dan selain itu terjadinya berlaku pencemaran alam yang merupakan masalah yang biasa dihadapi di mana-mana negara, yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri. Extra One telah menyatakan satu berita. Dalam berita ini memberitahu hampir 1 juta tumbuhan dan haiwan akan mengalami kepupusan, manakala lagi 500,000 mengalami masalah habitat pada jangka masa panjang. Based on the PBB punya research on ecosystem and biodiversity, dia memberitahu bahawa 66% hasil hidupan marine telah berubah dari hasil daripada kerja tangan manusia. Okey, bukan selain itu saja, masalah yang berlaku juga 1/3 dari permukaan, di mana 75% air tawar telah digunakan untuk penternakan dan penanaman. Dan selain itu, hampir 7.5 juta hektar hutan tropika di Asia Tenggara telah digunakan, di mana 80% digunakan untuk kelapa sawit. Daripada tahun 1980 telah meningkat 10 kali ganda pencemaran plastik, dan 300 juta ke 400 juta hektar sisa buangan pendastrian telah dibuang ke laut. Kita akan lihat kesan jangka masa panjang pembandaran terhadap 3 benda. Yang pertama ialah udara, yang kedua ialah air, dan yang ketiga adalah tumbuhan dan juga haiwan. Dari segi udara, berlakunya pencemaran udara seperti yang berlaku di Beijing kerana carbon emission yang sangat tinggi oleh kilang-kilang dan juga kenderaan. Yang kedua, dari segi sumber air kita, berlakunya pencemaran juga sebagai contoh di sungai kerana kilang-kilang membuang sisa buangannya tanpa ditapis. Dalam jangka masa yang panjang, dia akan membunuh semua hidupan akuatik sana, dan pencemaran udara dengan air akan memberi kesan kepada faktor kesihatan kita. Yang terakhir sekali ialah untuk haiwan dan juga tumbuhan, berlakunya kepupusan kerana habitat semula jadi mereka telah pun musnah, dan juga sumber makanan mereka telah pun terganggu. Pelbagai langkah juga telah diambil oleh pihak kerajaan bagi menangani isu ini. Antaranya, sejak dari zaman pemerintahan yang terdahulu, kerajaan Malaysia telah bergerak aktif dalam kerjasama antarabangsa seperti Persidangan Rio pada tahun 1992 dan Deklarasi Langkawi pada tahun 1989 yang membincangkan tanggungjawab setiap negara untuk menjaga dan melindungi alam sekitar. Selain itu adalah pembangunan terancang. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan amat penting bagi menampung keperluan masyarakat dan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kawasan hutan yang ditebang dan bukit pula digondolkan untuk tujuan pembangunan seperti jalan raya, lebuh raya dan bangunan.
Justru bagi menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian alam semula jadi, pihak yang terlibat perlu merancang setiap pelan pembinaan dan meminimalkan pembinaan di kawasan hutan. Contohnya, dalam pembinaan lebuh raya atau jalan raya, pembinaan wildlife crossing dan flying over perlu dipertimbangkan agar dapat memelihara kawasan hutan tanpa mengganggu pembinaan yang ingin dijalankan. Seterusnya, mewartakan hutan simpanan. Mewartakan hutan simpan amat penting untuk memastikan kawasan hijau di negara kita kekal terjaga dan tidak terlibat dengan aktiviti pembalakan ataupun penggodolan untuk pembangunan kerana ia akan dijaga rapi dan digezetkan oleh pihak berkuasa seperti perkhidmatan. Kawasan hutan simpan kekal di Musa Menanjung, Malaysia direkodkan seluas 4.8 juta hektar pada tahun 2017. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kemusnahan alam sekitar. Berdasarkan beberapa langkah yang telah dinyatakan sebentar tadi, pihak kerajaan juga telah menguatkuasakan beberapa undang-undang seperti Akta Perhutanan Malaysia 1984 dan Akta Pemeliharaan Haiwan Liar 2010. Kesemua akta-akta ini telah diusulkan bagi memelihara setiap hutan simpan yang telah diwartakan serta flora dan fauna di sekitarnya agar tidak dirosakkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab seperti pemburu dan pembalak haram. Dan bukan itu sahaja. Bagi memupuk semangat kecintaan terhadap biodiversiti dalam kalangan masyarakat, pihak kerajaan telah melancarkan beberapa kempen bersama pihak NGO yang tertentu seperti kempen Cintai Alam Sekitar, kempen pengurangan beg plastik di beberapa buah negeri dan Hari Bumi. Kesemua hal ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat yang jitu dalam kalangan masyarakat dalam memelihara biodiversiti alam kita ini. Dalam usaha mengatasi kehilangan kawasan hijau dalam kawasan bandar telah dipandang serius oleh kerajaan pada 24 Julai 2019 dengan melancarkan dasar teknologi hijau negara di Putrajaya. Bandar hijau ditafsirkan sebagai sebuah bandar yang dirancang dengan prinsip bandar mampan yang mempunyai pelbagai program dan inisiatif-inisiatif bagi melihara alam sekitar dan sumber semula jadi dengan tujuan mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Bagi menyelesaikan permasalahan ancaman spesies tumbuhan dan haiwan akibat permintaan yang tinggi dalam ekonomi ialah yang pertama, dengan menggalakkan sektor pertanian dan pelandangan untuk meningkatkan hasil pengeluaran dalam usaha menampung permintaan yang tinggi dalam industri dunia. Sebagai contoh, permintaan terhadap pengeluaran getah asli. Yang kedua adalah dengan mewartakan kawasan untuk memelihara habitat yang terancam. Sebagai contoh, Taman Negara Endarong. Taman negara ini merupakan taman negara kedua terbesar di Semenanjung Malaysia selepas Taman Negara di negeri Pahang. Ia juga merupakan antara hutan hujan tropika tertua di dunia dan menjadi habitat kepada beberapa spesies haiwan yang semakin pupus seperti badak sumbu Sumatera. Di sini saya akan mengupas sedikit sebanyak cara untuk mengatasi masalah pencemaran terhadap kawasan yang berekosistem. Antara caranya ialah dengan mengadakan kempen kesedaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan terutamanya sungai dan alam sekitar kerana sungai merupakan sumber yang penting dan nadi utama kepada semua hidupan. Selain itu, pihak kilang juga perlu diwajibkan untuk menapis sisa cecair terutamanya toksik sebelum disalurkan ke sungai agar hidupan yang terdapat di dalam air maupun darat tidak terancam. Sehubungan dengan itu, pihak bertanggungjawab juga perlu memperbanyakkan kemudahan seperti tong sampah kita semula supaya dapat memudahkan orang awam agar mereka tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Seterusnya, media massa juga memainkan peranan penting untuk membentuk cara pemikiran masyarakat mengenai isu pencemaran dengan cara membuat iklan, video, pamflet dan sebagainya supaya masyarakat kini lebih mengambil berat mengenai masalah pencemaran. Dan akhir sekali, pihak bertanggungjawab juga perlu mengawal aktiviti pembinaan, perlombongan dan pembalakan agar kawasan untuk hidupan liar serta ekosistem tidak terjejas dan pupus akibat aktiviti ini. Yang
apabila kita mengamalkan konsep bandar hijau. Kesejahteraan manusia akan terpelihara dan kuantiti alam sekitar suatu bandar itu juga akan terjamin. Kita juga akan dapat lebih mengenali pelbagai jenis pokok yang berada di dalam negara kita ini. Ia juga dapat meningkatkan kualiti struktur dan reka bentuk kawasan serta dapat mempertingkatkan nilai estetik landscape bandar. Yang kedua, mewartakan kawasan untuk memelihara habitat yang terancam. Langkah ini pula dapat memastikan kemusnahan habitat yang berlebihan tidak berlaku. Hidupan liar juga dapat dipelihara dengan sebaik mungkin daripada pemburu-pemburu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, poin yang ketiga, iaitu mengadakan kempen kesedaran dalam menjaga kebersihan. Dapat memelihara alam semula jadi di sesuatu ekosistem. Ia juga dapat menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan amalan kita semula untuk mengurangkan pencemaran. Apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah kita sebagai manusia, iaitu benda hidup yang tinggal di dunia ini sendiri, wajib melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu memelihara biodiversiti di tanah bumi ini. Biodiversiti seperti flora dan fauna ini sangat penting seperti yang kita tahu sebagai sumber makanan, tempat tinggal dan keperluan lain-lainnya. Selain itu juga kita tahu mengapa kita harus menjaga biodiversiti ini bagi menjaga kelestarian alam kita. Seperti yang kita tahu baru-baru ini, badak Sumatera betina di Malaysia telah diisytiharkan meninggal dunia, bermakna tiada lagi warisan dari badak Sumatera selepas ini. Jadi soalannya di sini, masih belum terlambat untuk kita membaiki. Adakah kita mahu lebih banyak lagi haiwan yang diancam kepupusan mati? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!